Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian? Lama kita tak bertemu, yang kita bertemu hanya melalui wadah video ini. Mudah-mudahan kita semua sihat-sihat belaka, dan mudah-mudahan kita ini diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu sekali lagi, insya-Allah, di masa hadapan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pejam celik, kalau ada di antara kita yang masih belum perasan, insya-Allah bulan Ramadan akan tiba di hadapan kita dalam masa beberapa hari sahaja lagi. Dan kita berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita umur yang panjang, memberikan kita kesihatan, keimanan dan kekuatan agar kita dapat untuk bertemu bulan Ramadan itu tadi nanti dengan penuh keimanan, dengan kita penuh kekuatan untuk kita lakukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan itu tadi. Kalau di antara tuan-tuan dan puan-puan ikuti kuliah kita pada minggu lalu, kita telah bicarakan, kita telah bincangkan bagaimana antara hikmah, antara faedah, antara rahsia yang terdapat di bulan Ramadan itu tadi ialah bagaimana bulan Ramadan ini sebenarnya merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan kedudukan yang tinggi itu tadi, maka Allah nak menunjukkan betapa tingginya kedudukannya di sisi Allah, sehingga kan Allah sediakan di dalam bulan Ramadan ini beberapa amalan yang khusus yang kita tak dapat di luar bulan Ramadan. Antaranya yang kita bincangkan minggu lalu iaitu zakat fitrah, dan juga berkenaan dengan solat tarawih, dan juga maka di situ kita bincangkan berkenaan dengan hikmah, berkenaan dengan faedah rahsia di dalam bulan Ramadan itu tadi sendiri. Nah, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan sedikit lagi perbincangan kita berkenaan dengan Ramadan. Khususnya pada hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan thubut syahrul Ramadan, ataupun bagaimana kita nak tentukan telah masuk bulan Ramadan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam agama Islam ini tadi kita menggunakan kalender yang dikenali sebagai kalender qamari. Ini kalender yang mengikut menurut kepada putaran bulan mengelilingi bumi. Dan maka disebabkan itu, kalau kita perasan kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mempelajari berkenaan dengan ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam ini dengan lebih mendalam, kita akan tahu bagaimana di dalam agama Islam ini terdapat banyak perkara yang mana dia melibatkan kepada melihat anak bulan. Dan antaranya merupakan thubut syahrul Ramadan. Kalau kita buka di dalam kitab Fiqhul Minhaji, penulisnya menyebutkan bahawasanya cara yang pertama bagi kita untuk kenali, bagi kita untuk ketahui bahawasanya telah masuk bulan Ramadan adalah dengan kita melihat kepada anak bulan, ru'yatul hilal, melihat kepada anak bulan. Nah, berkenaan dengan melihat kepada anak bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu untuk kita ketahui satu perkara. Dia bukan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Bukan nak kata nanti tiba-tiba esok lusa ni adalah ramai maklum, kita semua duduk dekat rumah dah tak ada kerja nak buat kan. Duduk kat rumah, tiba-tiba terus jenguk di kat luar tingkap tu, tengok nampak anak bulan ke tidak. Terus kita katakan isytiharkan. Kita pula yang buat pengisytiharan, pergi dekat Facebook bagi tahu dekat orang ramai, aku tak nampak anak bulan. Esok tak payah puasa. Bukan. Tetapi sebaliknya, ru'yatul hilal ini tadi, melihat anak bulan itu tadi, dia ada beberapa syaratnya. Yang pertama, ru'yah itu tadi hanya boleh dilakukan pada malam ke-30 daripada bulan Sya'ban. Maksudnya hari yang ke-29, malam ke-30.
Itu yang pertama, itu syarat yang pertama ya. Maksudnya kalau ada tiba-tiba orang yang yang buat ru'yah ini tadi ya pada malam 28, kemudian dia kata aku nampak anak bulan, esok kena puasa. Ya, tak sah. Ya, sebab ulama mengatakan ru'yah ini tadi hanya boleh dilakukan pada malam ke-29. Afwan, malam yang ke-30 ya, bukan malam yang ke-29. Kenapa? Sebabnya di dalam menurut perkiraan kalender ya, mengikut kalender hijrah ataupun mengikut kalender Islam ya, perkiraan hari di dalam bulan itu adalah sama ada 29 ataupun 30 ya. Jadi kalau ru'yah melihat anak bulan itu tadi dilakukan pada hari yang ke-28 malam ke-29, kemudian dia mengisytiharkan, okey aku nampak anak bulan jadi esok kena puasa. Nah, kalau itu yang berlaku, bermaksud perkiraan bulan Syakban dia tak sampai kepada 29 hari. Sebaliknya dia hanya sampai kepada dia hanya menjadi 28 hari sahaja. Begitu juga kalau sebaliknya dilakukan ru'yah itu tadi ya, usaha untuk melihat anak bulan itu tadi dilakukan pada hari yang ke-30 ya, pun tak jadi juga. Sebab kalau dilihat pada hari yang ke-30 lalu kemudiannya dia membuat pengisytiharan, dia katakan okey tak nampak anak bulan ya, jadi esok tak boleh nak puasa, pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab perkiraan jumlah hari di dalam setiap bulan di dalam kalender Islam itu tadi dia hanya sama ada 29 ataupun 30 hari ya. Maka sebab itu ru'yatul hilal ya hanya boleh dilakukan pada hari yang ke-29 malam 30 ya. Bermaksud ya apa yang akan dilakukan, dan yang ini mungkin ada sebahagian di antara kita yang yang masih ingat ya, ada di antara kita pun mungkin pernah nampak gambar-gambarnya ya, bagaimana nanti ada dua orang yang dia tercunguk melihat dalam teleskop lah apalah untuk cuba lihat anak bulan tersebut ya. Dan hal tersebut hanya boleh dilakukan ya pada malam 30. Kenapa? Sebab ya, kalau pada malam tersebut ya, atau sebenarnya dia dilakukan sedikit ya sebelum masuk waktu maghrib ya sebenarnya ya. Jadi dilakukan hal tersebut ya, dia buat dicuba untuk lihat ya anak bulan, lalu kemudiannya umpamanya dia katakan okey, cuba lihat, lalu kemudiannya dia nampak ya. Maka apabila dia nampak itu tadi, maka bermaksud esoknya perlu puasa ya. Kalau benar dia nampak lalu kemudiannya esok puasa, maksudnya bulan Syakban 29 hari ya. Kalau ya dia tak nampak ya pada hari yang ke-29 malam ke-30 itu tadi, cuba untuk lihat anak bulan, tak nampak, lalu dibuat pengisytiharan anak bulan tak nampak, maka bermaksud kita perlu untuk genapkan ya Syakban itu tadi kepada 30 hari ya. Jadi hari esoknya tetap tak puasa, lusa baru kita puasa ya. Jadi ru'yatul hilal ini ya, dia hanya boleh dilakukan pada hari yang ke-29 iaitu malam ke-30 daripada bulan Syaban ya, dan dianya mesti dilakukan oleh syahidu adlin ya, oleh seorang saksi yang diyakini ya, yang adil ya, yang diyakini tentang tentang kewibawaannya ya. Kalau hal tersebut tidak dapat dilakukan ya, maka cara yang kedua untuk menentukan sama ada bila bermula bulan Ramadan adalah ikmalu Sya'ban 30 yauman ya, mencukupkan ya bulan perkiraan perhitungan hari bulan Sya'ban itu kepada 30 hari ya. Dan hal tersebut dilakukan ya jikalau anak bulan tidak dapat dilihat ya, mungkin disebabkan kerana awan ya, mungkin disebabkan kerana mendung dan sebagainya ya. Jadi ataupun ya, au idza lam yataqaddam syahidu adlin yashhadu bi annahu qad ra'a al-hilal, ataupun tak ada orang yang diyakini ya, yang dipercayai kewibawaannya yang datang ya bertemu dengan ketua di sesuatu tempat itu tadi, lalu mengisytiharkan bahawasanya dia dah nampak anak bulan itu tadi ya. Maka apabila hal tersebut berlaku, maka hendaklah dicukupkan ya perkiraan perhitungan ya, hari di dalam bulan Syaban itu pergi kepada 30 hari, kemudian barulah ya kita mulakan bulan Ramadan
Dan dalilnya di sini, ya, yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ya, puasalah kamu tatkala kamu melihatnya. Nya itu tadi merujuk kepada anak bulan, wa aftiru li ru'yatihi, ya, dan berbukalah kamu, ya, tatkala kamu melihat anak bulan itu tadi. Nah, yang dimaksudkan dengan aftiru li ru'yatihi ini tadi bukan bermaksud setiap malam kita kena tengok kita kena tengok anak bulan. Tak. Ya, aftiru di sini maksudnya tamatnya bulan Ramadan itu tadi pun, ya, perlu untuk lihat kepada, ya, anak bulan. Ya, maksudnya macam mana kita nak tahu sama ada bulan Ramadan itu tadi sebanyak 29 hari ataupun 30 hari, ya, perlu untuk melihat kepada anak bulan. Ya, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawman. Kemudian hadis tersebut diteruskan lagi dengan sabda Nabi, ya, maka jikalau, ya, bulan itu tadi terlindung daripada kamu disebabkan kerana kerana awan yang mendung dan sebagainya, ya, fa'milu iddat Sya'ban 30 yawman. Ya, maka hendaklah kamu mencukupkan bilangan perkiraan, ya, perhitungan hari di dalam bulan Sya'ban itu tadi menjadi 30 hari. Ya, itu dalil yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, ja'a Arabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang lelaki, ya, Arab, ya, bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian lelaki tersebut berkata, inni ra'aitu hilal Ramadan, ya, sungguhnya aku lihat, ya, anak bulan Ramadan. Ya, faqala, maka Nabi pun bertanya kepada lelaki tersebut, atasyhadu an la ilaha illallah, ya, apakah engkau bersaksi mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah? Qala na'am. Ya, maka lelaki itu tadi pun menjawab, ya, saya. Ya, kemudian Nabi bertanya lagi, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu merupakan pesuruh Allah? Qala na'am. Ya, lelaki Arab itu pun menjawab, ya, saya. Lalu Nabi pun berkata, ya Bilal, ya, wahai Bilal. Ya, Nabi berkata kepada Bilal pula, ya, adzin finnas, ya, umumkan, isytiharkan kepada manusia, falyasumu ghadan, maka hendaklah mereka berpuasa pada hari esoknya. Ya, perkataan azin di sini bukan bermaksud dia melaungkan azan, ya, bukan katanya bila mana Nabi sebutkan ya Bilal azin finnas, bukan Nabi katakan wahai Bilal engkau azankan, ya, engkau azankan orang ramai ni. Kadang orang kita bila dia nak kata nak marah seseorang ataupun nak nasihatkan, kau pergi azan kat telinga dia sikit. Tak, bukan itu, ya. Azin di sini maksudnya mengisytiharkan, memaklumkan. Ya, maksudnya Nabi perintahkan, Nabi beritahu kepada Bilal supaya dia umumkan, isytiharkan kepada orang ramai yang berada di kota Madinah pada waktu itu tadi, ya, bahwasanya anak bulan Ramadan telah dilihat, maka hendaklah mereka semua berpuasa pada keesokan harinya. Ya, kemudian di dalam kitab Fiqhul Minhaji penulisnya menyebutkan, ya, wa idza ru'ya al-hilalu bi baladin luzima shawmu ahli al-biladil qaribah min baladir ru'yah. Ya, Nabi di dalam kitab Fiqhul Minhaji penulisnya menyebutkan, ya, apabila di satu tempat itu tadi, ya, telah nampak anak bulan, maka bukan sekadar orang-orang di kawasan itu, ya, perlu untuk berpuasa, sebaliknya perlu juga, ya, orang-orang yang duduk, ya, yang tinggal berdekatan dengan tempat itu tadi, ya, berpuasa bersama. Ya, tidak duna ahlul biladil ba'idah, tidak termasuk, ya, penduduk negara yang jauh ataupun negeri yang jauh. Kerana, ya, li'anal biladil qaribah, kerana contohnya kerana negeri-negeri yang dekat, ya, ataupun kota-kota yang dekat. Contohnya, ya, di dalam kitab Fiqhul Minhaji ini disebutkan contohnya seperti Damsyik, Homs, ya, dia itu tadi fi hukmil baladil wahid. Ianya dikategorikan sebagai satu negara ataupun satu tempat yang sama, ya. Maksudnya kedudukan mereka terlalu rapat sehingga kan, ya, perumpamaan kita buat antara Damsyik dengan Homs ini tadi mungkin seperti kita di Singapura dengan jiran kita yang berada di Malaysia contohnya. Maka apabila di Malaysia, ya, dia membuat pengisytiharan, okey, kita nampak anak bulan, ya, kemudiannya di Singapura kata, oh, kita tak nampak anak bulan.
bila berlaku hal tersebut, maka perlu bagi kita yang berada di Singapura ini, walaupun kita tak nampak anak bulan itu tadi, untuk kita ikut sama mereka yang berada di Malaysia untuk mula puasa pada keesokan harinya. Kenapa? Kerana kedudukan kita di Singapura dengan kedudukan mereka di Malaysia itu tadi rapat, berdekatan, bikhilafil biladil ba'idah, tetapi sebaliknya, jikalau negara-negara ataupun tempat-tempat itu tadi berjauhan antara satu sama lain, contohnya seperti kalau dalam kitab Fiqh al-Minhaj disebutkan, contohnya seperti Damsyik, Kahirah, maksudnya yakni Kairo di Mesir, dan juga Mekah. Perumpamaannya macam gini, kita di Singapura dengan mungkin umat Islam yang berada di Mekah, ataupun kita katakan mungkin yang mereka yang berada di India contohnya, Singapura, India, Mekah, Kairo, dan masuklah ke negara-negara barat contohnya, maka di situ itu dinilaikan sebagai negara yang berbeza. Maka sebab itu kita katakan, kalaupun ada orang yang katakan, oh tak boleh, saya tak yakin dengan dengan cara yang dibuat di Singapura, saya tak yakin dengan dengan asatizah yang ada dekat Singapura, sebaliknya saya nak ikut imam yang berada di Mekah, ataupun nak ikut imam yang berada di Mesir contohnya, tapi dia duduk dekat Singapura, tapi dia katakan, no, bila saya puasa, saya mula puasa ikut kepada pengisytiharan daripada mereka yang berada di Mesir contohnya. Nah, hal tersebut tidak boleh berlaku. Itu disebutkan sendiri oleh oleh para ulama, bagaimana kedudukannya, kedudukan di antara kedua-dua belah negeri itu tadi sangat berjauhan, sehinggakan dia tidak boleh untuk dijadikan sebagai illah. Maksudnya tidak boleh nak diambil sama. Dan bagaimana untuk kita tahu sama ada dia dianggap sebagai dekat ataupun jauh? Jawapannya, yu'tabarul ba'du bi ikhtilafil matali'. Dianggap jauh itu tadi kalau kalau waktu terbit matahari itu tadi berbeza. Maksudnya kalau perumpamannya kita katakan, kalau kita di Singapura, kita katakan kita di Singapura, kita di Singapura, jiran kita yang berada di Malaysia, yang berada di Indonesia, bahkan kalau kita naik atas sikit pergi ke Thailand, mudah senang kita katakan negara-negara yang berada di bawah naungan ASEAN lah, senang kata. Kita semua ini tadi kita katakan terbitnya matahari sama. Perbezaannya pun mungkin, kalau ada pun mungkin 1 jam itu pun. Maksudnya contoh kalau antara kita dengan dengan Indonesia, contohnya antara kita dengan Thailand. Jadi kita yang berada di ASEAN ini dianggap sebagai rapat qarib, kita rapat antara satu sama lain. Maka sebab itu hatta kalau kita lihat dalam keadaan kita di ASEAN itu tadi pun, memang telah disepakati supaya kalau buat pengisytiharan berkenaan dengan anak bulan itu tadi, ianya diseragamkan, diserasikan di antara negara-negara tersebut. Tapi sebaliknya, kalau macam saya katakan tadi, kita dengan orang yang berada di Mekah jauh sangat, sebab perbezaan waktu, jarak waktu di antara kita adalah lebih kurang 5 ataupun 6 jam. Maksud bila sini subuh, dekat sana belum lagi masuk waktu subuh, masih lagi tengah tidur lagi. Maka tak sama waktu waktu matahari naik. Dan dalilnya itu tadi berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat yang bernama Quraib. Sahabat Quraib ini tadi disebutkan telah masuk bulan puasa, sedangkan aku berada di kota Syam, dan aku lihat anak bulan Ramadan itu tadi pada malam Jumaat. Kemudian aku telah datang, summa qaddamtul Madinah fi akhir syahr. Kemudian dekat penghujung bulan Ramadan itu tadi aku datang, aku tiba ke kota Madinah, aku pergi ke kota Madinah.
lalu ya, Quraib pun berkata, lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya telah datang bertemu denganku dan bertanya kepada aku, ya bila kamu nampak ya kamu di sini merujuk kepada Quraib dan juga orang-orang yang berada di Syam, ya bila kamu wahai Quraib dan bila orang-orang Syam ya nampak anak bulan Ramadan, maksudnya di sini bila kamu mula ya puasa. Ya, maka Quraib pun berkata, ra'ainahu lailatal jum'ah. Ya, kami yang berada di Syam, ya kami lihat anak bulan Ramadan itu tadi ya pada malam Jumaat. Maksudnya kita mula puasa pada hari Jumaat. Ya. Faqala, maka Ibnu Abbas pun bertanya kepada aku, antara aitahu, ya kamu sendiri yang nampak anak bulan tersebut? Qultu, maka Quraib pun menjawab, saya, na'am, ya. Wa ra'ahun nas, dan begitu juga masyarakat manusia semuanya melihat ya melihat anak bulan tersebut. Wasamu, lalu kemudiannya mereka semua berpuasa. Wasama Muawiyah, begitu juga Muawiyah yakni ketua ya di Syam pada waktu tersebut ya telah berpuasa pada hari Jumaatnya. Faqala, ya kemudiannya Ibnu Abbas berkata, kulluna ra'ainahu lailatas sabt, ya kami semua yang berada di Madinah ini kami nampak anak bulan Ramadan itu tadi pada malam Sabtu, ya maksudnya nak bagi tahu orang-orang di Madinah mula berpuasa pada hari Sabtu, bukan pada hari Jumaat, ya. Fala nazalu nasumu hatta nukmilu 30, ya oleh yang demikian ya kami perlu ya untuk terus berpuasa di bulan Ramadan ini sampai cukup 30 hari. Ya, au narahu, ataupun kami nampak anak bulan itu sendiri tadi. Ya, faqultu, ya maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamuhu? Ya, Quraib berkata, ya tak cukup ke? Ya, bahawa kalau Muawiyah ya yang nampak anak bulan itu tadi ya dan kita ikut kepada bila dia mula puasa, ya qala, ya lalu dijawab oleh Ibnu Abbas, la, tidak, ya hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah yang telah diperintahkan kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dalam hadis ini ya dia memberitahu kepada kita bahawasanya dalam kita berpuasa, kita itu tadi perlu untuk lihat ya kita perlu untuk mengikut kepada tempat ya yang mana kita berada di dalamnya. Maka sebab itu di dalam kitab Fiqhul Minhaji ini ya berdasarkan kepada hadis yang daripada Quraib itu tadi, para ulama mengatakan ya jikalau seseorang ya yang datang daripada kota yang jauh ya dia kira contohnya lah, kalau kita katakan kita berada di Singapura, lalu kemudiannya contoh mungkin kita katakan kita pergi ke Turki. Ya, okay. Katalah di Singapura kita belum lagi mula puasa. Maksudnya kita umpamanya di Singapura kita mula puasa pada hari Sabtu. Ya, tapi kemudiannya bila kita pergi ke Turki, sampai ke sana kita dapati bahawasanya di Turki mereka mula berpuasa pada hari Jumaat. Ya, maka hendaklah ya kalau kita terus berada di di negara tersebut, di Turki contohnya ya sampai ke penghujung Ramadan, maka hendaklah kita ikut mereka ya yuwafiquhum fi shaumi akhiran, ya maka kita perlu untuk ikut kepada bila mereka tamat berpuasa. So maksudnya kalau kita katakan kalau kita mula puasa pada contoh satu hari bulan Jun lah kita katakan ya. Tapi orang-orang yang berada di Turki contohnya, mereka mula berpuasa mula daripada 30 hari bulan Mei ya, ataupun 31 hari bulan Mei. 31 hari bulan Mei. Ya, jadi kalau kita berada di Turki sampai ke penghujung bulan Ramadan, ya maka hendaklah kita ikut kepada akhir bulan Ramadan ya di Turki tersebut ya, dan bukan ikut kepada negara kita sendiri tadi. Ya, tapi kalau kita
kita daripada Singapura, kemudian kita pergi ke Turki mungkin di pertengahan bulan Ramadan, lalu kemudiannya kita patah balik ke Singapura sebelum bulan Ramadan habis. So tu tak ada ceritalah. Okey. Jadi itu yang disebutkan di dalam kitab Fiqhul Minhaji. Ya, kemudian disambungkan waman asbaha fi baladin muayyidan, dan kalau seseorang itu dia maksudnya pada pagi hari raya, okey, umpamanya katalah kita katakan hari raya jatuh pada 1 hari bulan Jun, ya. Dan kita yang berada di Singapura contohnya, kita raya pada 1 hari bulan Jun, ya. Katalah fulan ini tadi dia mempunyai keluarga yang berada di katalah yang berada di Mesir contohnya, ya. Jadi lepas solat hari raya, ya, kemudiannya dia pergi, ya, ke Mesir, ya. Okay, Mesir mungkin jauh sangat, ya. Okeylah, mungkin kita katakan dia pergi ke, bolehlah pun, okay, dia pergi ke Mesir contohnya, ya. Lalu kemudiannya dia naik flight itu tadi, bila sampai ke Mesir dia dapati orang-orang yang berada di Mesir itu tadi masih belum sambut raya, ya, tetapi sebaliknya mereka masih ada baki 1 hari lagi, ya. Mereka berpuasa. Maka fasaf wajib alaihi an yumsik baqiyatul yaum muwafaqatan lahum, ya. Kalau hal tersebut berlaku, maksudnya kita daripada Singapura, kita dah hari raya, kemudian kita naik flight, kita pergi ke satu tempat yang mana belum menyambut hari raya. Sampai ke sana kita wajib, ya, untuk berpuasa. Bukan maksudnya berpuasa, tapi kita menahan diri kita daripada makan dan minum, ya. Matlamatnya di sini adalah baqiyatul yaum muwafaqatan lahum, ya. Maksudnya baki hari tersebut, maksudnya sampai bila tiba masuk waktu buka puasa, ya. Matlamat di situ adalah untuk bersepakat dengan mereka, ya, muwafaqah lahum, ya, maksudnya supaya jangan sampai jadi satu fitnah, ya. Jangan sampai jadi satu isu di tengah-tengah masyarakat, ya, di mana orang lain, ya, orang yang berada di negara tersebut, ya, masih belum menyambut hari raya, masih lagi berpuasa. Tiba-tiba kita datang, kita katakan, oh tak, aku datang daripada Singapura, ya, kita dah raya, jadi aku raya hari ni. Kasar kurang lah, padan muka kurang kena puasa lagi 1 hari. Lah, ya, tak boleh macam gitu, ya. Tapi sebaliknya, ya, kita perlu untuk bersepakat dengan mereka. Maksudnya kita tahan diri kita, walaupun okey sebenarnya kita dah cukup, ya. Contohnya kita katakan dah cukup dah 30 hari kita berpuasa di Singapura, ya. Tapi sebagai menghormati yang orang penduduk di negara tersebut, maka kita tahan diri kita, ya. Kita tak teruskan makan dan minum, sebaliknya kita terus berpuasa, ya, sampai masuk waktu buka. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah sampai sini dulu kita pada minggu ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memberi manfaat pada diri kita semua. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.